Yang ketiganya, adakah patut sahabat ni buat gurau lagu tu? Kalau kita kata Ibnu Majah itu, kita katalah jelas tu sebut di situ Abdullah bin Hudzafah. Kata dia ni suka berjenaka, kau suka berlucu, kau jenis nakal. Orang kata akhirnya tu tidak main gurau lagu tu. Terutama benda yang Nabi SAW larang dah. Kalau kita kata hak ni dulu, makna dia tahu dah. Apa tu gurau benda lagu tu? Kata gurau benda lagu tu. Lucu-lucu pun. Tak pernah sabar tu kita nak kata berlaku kepada sahabat. Dengan sebab itu Ibnu Al-Jauzi, bukan Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Al-Jauzi, pengarang Al-Mawdu'at itu, dia kata sebenarnya peristiwa ni sama saja kata. Cuma kerana tasarruf perawi dia ada beza tu riwayat itu. Lafaz riwayat tu ada beza. Sebenarnya hak tolong. Dan hak dalam riwayat Muslim dia sebut rajulan minal ansar. Minal ansar ini waham perawi. Dia buat ikut tu. Perawi keliru ni kata dia. Sebenarnya hak betulnya supaya riwayat mula-mula. Wa amara alaihim rajulan. Di situ tak ada sebut minal ansar, tak ada. Kalau Sayyidina Ali memang ada kata minal ansar, semestinya dalam kedua-dua riwayat ni ada. Sedangkan dalam riwayat yang pertama tak ada. Dia kata wa amara alaihim rajulan saja. Dalam riwayat yang kedua ada rajulan minal ansar. Jadi minal ansar ini kata Ibnul Jauzi ini waham perawi, orang panggil perawi keliru. Hak sebetulnya tidak. Kerana sinilah, kerana ada minal ansar ni lah, ramai ulama yang tak saya pakai tu hak tadi, hak dalam Ibnu Majah tu, dia kata peristiwa lain tu. Sebab apa? Kalau hak rajulan minal ansar di sini dia ansar, sedangkan Abdullah bin Hudzafah tu bukan ansar. Dalam riwayat Ibnu Majah tadi jelas sebut Abdullah bin Hudzafah, dia bukan ansar. Maknanya hak ni ansar, lain-lain lah. Sebab tu dia kata peristiwa lain. Ibnul Jauzi kata dah, hak tula aja ni, cerita tula. Cerita tula. Jadi minal ansar itu waham perawi kata dia. Lepas tu apa kena mengenanya dengan ayat ni? Apa kena mengenanya dengan ayat ni? Dan kita kata ayat ni turun sebelum dia pergi. Nabi SAW pun baca lah, baca, semua tahu dah lah. Jadi bila dia kata kamu kena gini ngala kafir kamu masuk, mana kena taat lah. Tetapi hak maksud ayat ni taat kepada pemerintah ni, ada kena mengena dengan tajuk ni, iaitu kalau kita baca ayat seterusnya. Baca ayat seterusnya. Dan turun sekali dengan ayat selepas tu lah. Hak dia sebut sini ni, rekah tu dia tidak habis. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kan ada hak tu. Kalau kamu berselisih tentang sesuatu perkara, maka kamu kena kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Yang ini di antara kamu dengan pemimpin kamu, kalau ada khilaf, ada perselisihan pendapat, kamu kena kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Tu. Jadi ulama kata, kalau peristiwa ni sama, dalam tu pun dia ada gurau juga. Dia ada juga hak nak marah. Ada juga benda hak dia nak marah. Takkanlah sepanjang perjalanan dia pergi pimpin anak buah ni tak ada hak nak marah. Tapi nak marah pun dia ada juga. Dia ada juga gurau tadi, dia nak test anak buah ni, faham molek kau. Ayat hak turun sebelum pada kita mari. Gitu. Jadi maknanya puak-puak dia ni tak saya masukkan. Pasal apa? Dia kata kita kan lari daripada api lah, dia ikut Rasulullah ni. Maknanya rujuk kepada Rasul tu. Kalau kamu berselisih tentang suatu perkara, kamu rujuk kepada Allah, rujuk kepada Rasul. Kalau rujuk kepada Rasul, dia puak-puak dia fikir. Puak-puak dia fikir pada masa tu kita kan lari daripada api, ikut Rasulullah ni, pasal tak masuk neraka lah. Itu makna rujuk kepada Rasul tu. Sebab Rasulullah tak kata lagi, lepas pada balik tu baru dia royak. Baru dia kata, kalau kamu turut dia, kamu akan kekal dalam api itu sampai ke hari kiamat. Ataupun dalam riwayat yang lain, kekal dalam neraka. Hak ni pengajaran hak Nabi SAW kata ni untuk kita semua. Kemudian lepas pada demo tu balik, sebelum pada demo tu balik tu, puak-puak dia tu pala ke mana? Hak tu lah, hak ni kata gini, kita kena patuh. Hak ni kata tak boleh. Apa sebab? Sebab hujung ayat tu. Maknanya pimpinan ataupun bimbingan daripada ayat ni dalam perkara yang kita berselisih dengan pemimpin kena tengok. Sebab pemimpin tu tidak semesti dia betul lagi, dia tidak masuk. Sebab itulah tidak ada ati'u ulil amri.
Allah ada, Rasul ada, tetapi ulil amri tak ada. Maknanya kalau berselisih, kena rujuk kepada Allah dan Rasul. Itu pengajarannya daripada sini. Puak-puak tu pun dia kena gitu juga, dan sampai bila-bila pun gitulah. Dan ulil amri ni, oleh kerana dia tidak maksum, maka dia kena rujuk kepada Allah dan Rasul. Pemimpin tu dan rakyat, kedua-duanya sekali kena ikut Allah dan Rasul kalau berselisih dalam sesuatu perkara. Hak tu hendaknya. Jangan apabila berselisih dalam sesuatu perkara pakai ikut pemimpin, ataupun tak saya ikut dia ke mana-mana. Tak boleh lagu tu. Kena tengok hak siapa hak betul. Kalau hak rakyat hak betul, pemimpin kena ikut rakyat. Gitu cara. Kalau hak pemimpin betul, rakyat kena ikut hak pemimpin. Jadi kena ikut hak pemimpin ni, kena ikut dalam perkara lagu mana? Pula ulama bahas pula. Dalam perkara yang harus. Tu, hak harus. Kena ikut pemimpin ni dalam perkara yang harus, bukan dalam perkara yang wajib. Hak wajib tu ikut Allah dan Rasul. Hak tu wajibnya sembahyang. Kalau pemimpin tak suruh pun kita wajib dah. Hak tu Allah dan Rasul suruh. Puasa, Allah dan Rasul suruh, tidak nanti pemimpin. Hak tu, hak ni kata wa ulil amri minkum ni, suruh taat ni dalam perkara yang harus. Perkara yang harus, misalnya perkara yang harus, dia suruh kita buat lagu ni, kita buat lagu ni dalam satu perkara tu. Banyaklah dalam kehidupan kita ni kan. Hak harus, misalnya pakai lagu ni, pakar tu lagu ni pun boleh, lagu ni pun boleh. Kita nak pergi sini ni, nak masuk ni dalam hutan ni, kita kena pakai baju hijau misalnya. Bagus tak? Muka hutan tempat kita hijau, barulah musuh tak nampak misalnya. Bila dia kata gitu, kita kena patuh, wajib patuh. Tak patuh dosa. Padahal asalnya benda tu harus. Asalnya benda tu harus. Kita nak pakai lagu lain pun tak apa dalam keadaan biasa. Tapi bila pemimpin, misalnya tentera ni, dalam masalah ni, tentera ni, kalau tidak tentera pun lagu tu juga, dia kata kena pakai baju lagu, maka kita kena pakai lagu. Itu makna ulil amri. Taat kepada ulil amri tu lagu tu, dalam perkara yang harus lagu tu. Begitu juga kalau kita mengikut satu pendapat dalam mazhab, hak ni tak kena zakat, zakat berniaga ni tak kena. Tetapi pemimpin kita di negeri kita misalnya kata zakat nego ni kena. Kalau kita nak tengok imam-imam, pendapat ulama-ulama dulu adalah bezalah. Maknanya pemimpin pemerintah negeri kita pakai hak ni, hak kena. Maka orang yang dia walaupun mazhab dia kata tak kena, walaupun dia berpendapat tidak kena, dan bagi dia lebih kuat hak dia, misalnya dia kena ikut hak pemerintah tu. Tak boleh buat ikut sera dia, tak boleh. Sebab apa? Itu berkait dengan orang ramai. Kalau tidak, kucar jadi. Kalau tidak, kucar. Nak kena kerak tangan ni, kena berapa banyak dulu kena cuy. Dia kena tentu tu mana-mana, sebab khilaf banyak tu. Bila pemimpin tentukan ni sebanyak ni, kena pakai hak tu. Walaupun bagi kita dalil kita hak ni lebih kuat, tak boleh. Itu bendanya. Kita dengan pemimpin ni lagu tu, dalam perkara yang harus ataupun dalam perkara yang khilaf asalnya. Tetapi bila dia tentukan, kita kena pakai itu. Itu maksud di sini. Ulama-ulama sebutnya. Kemudian siapakah ulil amri ni? Siapakah ulil amri? Imam Nawawi sebut, qala al-ulama al-murad bi ulil amri, iaitu orang-orang yang Allah wajibkan orang-orang yang Allah wajibkan kita mentaatinya dari kalangan pemerintah dan pembesar. Itu kata dia. Inilah pendapat jumhur salaf dan khalaf dari kalangan ahli tafsir, fuqaha dan selain mereka. Ada juga ulama yang mengatakan ulil amri itu maknanya ulama. Ada juga. Ada yang kata ni pendapat yang juga, ulama dan umara, kedua-dua sekali. Itu maksud ulil amri. Ada yang kata sahabat sahaja ulil amri. Tetapi ini tak betul, kata Imam Nawawi. Kata sahabat saja ni tak, sampai ke bila-bila lah. Jadi ulil amri ni maksudnya pemerintah, pemimpin, ketua, gitu.